Awak tu kalau kawan-kawan yang tak ada tu, cepat bagi tahu dia. Okey? Janganlah awak bersekongkol sekali dengan dia. Belajar biar sama-sama ilmu tu. Okey? Faedah compound. Okey. Dalam faedah compound ada dia punya rumus. Okey, siapa ingat rumus dia? Respond please. MB sama dengan P dalam kurungan I tambah R per N tutup kurungan SB. I Satu tambah R per N. R per N. kuasa. NT. Okey, good. Betul. Bagus. Okey. Ini MV. MV ni dalam bahasa Inggerisnya adalah matured value. Ini. Okey, sekarang ni dalam bahasa Melayu ni adalah nilai matang. Nilai matang. Maknanya berapa tahun simpan duit, dia akan kira. Okey. Jadi P ni apa dia? Principal. Kata senang dia apa? Kata senang dia. Wang simpanan. Wang simpanan. Bagus. Okey, satu ni satulah. Okey, R ni apa? Rate. Kata bahasa Melayunya? Kadar faedah. Very good. N ni apa? Bilangan yang dikompaundkan. Okey, so T ni? Time. Time ni adalah masa, tahun. Berapa tahun. Very good. Okey, so seorang baca. Come on. Siapa? Wan Laila mendeposit RM1,500 ke dalam akaun simpanannya yang memberi kadar faedah 6% setahun dan dikompaun setiap setengah tahun. Berapakah jumlah wang simpanan Wan Laila pada akhir tahun ke-6? Okey, thank you. Good. Macam dalam video saya dah pesankan, kalau kita baca semua-semua ni kita kena keluarkan. Okey. Puan Laila mendepositkan 1,500. So 1,500 tu huruf apa? T. Sama dengan 1,500. Okey, settle. Lepas tu dia kata memberi kadar faedah 6% setahun. Kadar faedah tu huruf apa? R. 6/100. Macam tu. Okey. Lepas tu dia kata dikompaun setiap 6 tahun. Setiap setengah tahun. So compound tu adalah N. Kalau dia kata setiap setengah tahun, jadi berapa kali dia compound? Yes, very good. Pandai. Maknanya 12 bulan bahagi dengan setengah tahun kan 6 bulan. Jadi dapat 2. Itu N. Okey, settle. Dan last kali T, dia kata pada akhir tahun ke berapa? Ke-6. Jadi T sama dengan 6. Okey. Dah dapat semua ni, baru masuk dalam rumus. MV sama dengan P 1,500. 1 tambah R ini 6/100. Kalau kita masuk sini pening, banyak per. Kan? Jadi kita mudahkanlah. Jadi ini kita jadikan perpuluhan 0.06. N kita 2, tutup. N kita 2 lagi. T kita 6. Itu tujuan dia kita keluarkan. Supaya senang masuk rumus. Okey. Dalam video saya dah terangkan pengiraan awak dalam kurungan ni dulu sebab takut nanti awak salah. Nanti jadi math error, dah tak jumpa jawapan. Okey. Sekarang sama-sama tolong. 1 tambah 0.06/2 ni berapa dapat kat sini? 0.53. 0.53. Kuasa berapa tu? 12. Okey, kuasa pula. Lepas kuasa baru awak darab. Baru betul. Lepas puasa baru darab. Okey, berapa dapat jawapan dia? 2,938.64 sen. 2138.64 sen. Very good. Betul. Bagus. See? Inilah dia yang faedah compound. Faham? Pada satu fact
keluarkan. Tahun 2020, Encik Musa beli inap desa dengan harga 300,000. Inap desa ni apa? Homestay. Pandai. Okey. Kadar sewa sehari ialah RM200. Okey. Secara purata 18 hari dalam sebulan, inap desa tersebut akan diinap oleh penghuni. Kalau sehari 200, kalau 18 hari berapa? Macam tu. A. Hitung purata sewa bulanan. Macam mana nak buat? Siapa ada idea? 200 darab? Darab 18. Ya, pandai. Darab 18 je. Okey. Berapa duit sewa sekarang yang dia dapat? 3,600. 3,600. Bagus. Itulah jumlah yang dia dapat duit. Satu hari RM200. Orang yang datang 18 hari. Ya. Okay, dapatlah 3,600. Dia kata, hitung jumlah pulangan pelaburan. Jumlah pulangan pelaburan maknanya jumlah untung yang dia dapat. Jika inap desa itu dia jual sebanyak RM400,000 pada Januari 2021. Okey. Berapa jumlah pulangan pelaburan? Pulangan pelaburan tu maknanya dia dapat duit. Sekarang ni dia untung berapa? Dia untung berapa? Okey, so macam mana awak nak buat? 400,000 tolak 400,000 tolak berapa ratus? 300,000. 300,000. Kenapa nak tolak 300,000? 300,000 tu modal dia. Okey, good. So, berapa dia dapat sekarang kat tangan dia? 100,000. 100,000. Okey, ini dia dapat duit lagi. Ada tak duit lain yang dia dapat? Ada daripada sewa bulanan. Daripada sewa bulanan. Sewa bulanan ni 3,600 ni berapa bulan? Untuk sebulan. Yang ni untuk sebulan. Habis? Nak darab dengan berapa? Kalau Februari 2020 dia jual, darab dengan berapa? Dengan dia tulis tu 12. Ya Alia, 12. So dapat berapa kat situ? RM berapa dapat? 43,200. Okey, berapa jumlah semuanya? Berapa jumlah semuanya? 100,000 tambah dengan 43,200. 43,000. Yes. Okey, betul. Selesai. Okay, nombor 3. 1 Januari 2018, Salman melabur dalam ASB sebanyak 3,000 unit yang bernilai, darab dengan RM RM1 satu unit. Okey. Bagi tahun kewangan berakhir 13 Disember, ASB membayar dividen sebanyak, okey, dividen ni dividen baik ke dividen jahat ni? Baik. Dividen baik. Sebab dia bagi kita duit, sebab kita labur duit. Okey. So berapakah dividen yang diterima oleh Salman pada tahun tersebut? Okey. 3,000, good. Darab RM1. darab RM1. Okey, berapa dia bayar untuk dia labur saham tu? RM3,000. Alah, cikgu ni tanya pula. Dah darab RM1 RM3,000 lah kan. Saja je nak bagi awak respon. Okey. Lepas tu nak buat apa lagi? Cari dividen. Dividen. Macam mana nak cari? 7.5 100 darab 3,000.
darab 3,000. Pandai. Okey, kalkulator. 225. Selesai. Inilah dividen yang dia dapat. Faham? Okay. Ada 2 orang pelabur. Okay. Seorang pelabur 1, seorang pelabur 2. Okay. Pelabur 1 adalah Encik Ashraf. Encik Ashraf ni dia melabur 36,000 sekaligus. Maknanya sekali harung dia labur dengan membeli saham yang bernilai RM1.80 seunit. Jadi dia beli ni, duit dia dah keluar ni. Okey. Saham yang dia beli adalah RM1.80. Jadi berapa saham yang dia beli? Berapa saham yang dia beli? RM6,000 Pandai. Okey, so berapa saham yang dia beli tadi? 20,000. Okey, so ini saham dia. Okey, ini Encik Ashraf. Okey. Ada seketul lagi namanya Encik Aidil. Encik Aidil ni pula dia ada duit yang sama juga. RM36,000 juga. Tetapi dia tak nak sekali harung. Dia nak secara berkala 3,000 setiap bulan. Contoh Sheila, awak ada duit 30,000. Awak tak nak buat macam Encik Ashraf, sekali awak koyak berlebuk. Okey, aku dapat saham. Yahoo! Kan tak? Awak 36,000 ni awak bahagikan 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000. Macam tu. Awak kira macam awak ni bersabarlah kira ni kan. Dia nak beli sikit-sikit. Okey, awak tengok harga saham setiap bulan. Jadi, kalau dia laburkan, Cik Aidil ni dia kata dia nak laburkan 3,000 ni setiap bulan. Bermakna bulan Januari dia laburkan 3,000 je. Okey. RM berapa saham yang dia dapat sekarang? 1,875 saham. Betul? Okey. Pada bulan Februari dia labur lagi 3,000. Saya tulis 3K 3K ni maknanya 3,000 Okey. 3K. Okey. Berapa saham yang dia dapat? 1,005. Okey, lagi. Dia labur lagi. Yes, 1,500 lagi. Dia labur lagi pada bulan April. 3,000 lagi. Berapa dapat? Kira? RM966.67. 16 apa tadi? 1,666. 66? 67 sen. 67 sen. Di sini? Macam ni? Dia panjang tapi bundakan. Okey, tak apa. Awak cari 1666.66 ni, betul Okey. Yang ni kan unit saham kan? Ni unit saham bukan ringgit. Kalau unit saham, boleh ke unit saham dalam perpuluhan? Tak boleh. Tak boleh. Habis apa jadi dengan belakang punya saham ni? Jadi yes. Dia jadi 1666 ke 1667? 1,667. Kenapa 67 bukan 66? Yang bundakan ni. Tak pasal. Okey, saya tanya awak okey. Kalau 1666, okey, darab dengan harga saham RM1.80, berapa dapat? Cuba kira sekarang. Berapa? 80 sen. Oh, so baki RM1.20 kan? Cukup tak nak beli? Tak cukup. Okey, kalau tak cukup 1666 je lah boleh. Faham tak? Tak boleh lah 1667. Jadi jangan kira kalau 1666.67 ni awak kena bunda macam tak. Sebenarnya awak kena fikir ni adalah unit saham. So 1666 ni memang dah cukup dah. Tapi belakang ni cukup ke kita nak beli lagi? So kita test. 1666 ni tadi darab dengan RM1.80. So bagus tadi kawan awak perbetulkan, dia dapat RM2,998.80. Good. So baki adalah RM1.20. Tak cukup. Harga RM1.80, ni RM1.20. Tak cukup lagi RM60. Tak cukup Jadi tak boleh tau. Tak boleh. Jadi 1666 je saham dia. Begitu. Faham Okey, bulan Mei.
Okey, 3,000 lagi. Okey, berapa saham yang dia dapat? Kira. 2,500. 2,000. Good. Kalau RM2 tadi berapa saham? 1,500. Yang ni pun? 1,500. Pandai. Yang ni? Saya dapat nombor sini kita dah cari berapa? 1,666. Pandai. Lagi? RM1.80 sini? 1,666. Lagi. Yang RM1.60 sini? Kita dah cari tak tadi? Betul. Bagus. Yang RM2? 1,500. Betul. Dan yang RM1.50 sini? 2,000. Berapa saham semua yang dia dapat? 2,748. 20,000? 748. 20,748. Untung tak dia daripada Encik Ashraf. Betul. Hasil kesabaran setiap bulan untung. Hasil kerakusan tak berapa nak untung. Tapi sebab Encik Ashraf ni dia malas nak fikir. Dia tak mesti dia cukup. Yang Encik Aidil ni dia rajin nak fikir. Dia buatlah setiap bulan. Tak ada masalah. Okey. Jadi dia dapat saham 20,748. Okey, tengok soalan B. Dia kata soalan A. Pelabur manakah yang membuat pelaburan yang bijak? Siapa yang bijak? Encik Aidil. Okey, very good. Okey, nombor 2. Hitung kos purata seunit dan jumlah saham yang dimiliki oleh Encik Aidil. Berapa saham seunit yang dimiliki oleh Encik Aidil? Saham 20,748. Kalau purata harga seunit saham, berapa dia dapat? Macam nak cari kos purata? Kos purata macam nak cari? Berapa jumlah duit dia tadi? 36,000. Berapa saham yang dia dapat tadi semua? 2,748. Yes, 20,748. So berapa ringgit harga seunit saham dia? Betul. RM1.73. Nampak tak? So dia untung lah kan? Tadi RM1.80. Yang ni RM1.73. Dan saham dia dapat lagi banyak. Banyak 700 tu. Encik Ashraf 20,000 je. Dia 20,748. So dia untung. Okey. Ini kita namakan sebagai. Siapa tengok video dia tahu. Apa dia? Apa ni? Pemurataan. Pandai. Kita panggil sebagai pemurataan. Sebenarnya purata je. Dalam bahasa keuangan jadi pemurataan. Bahasa bank. Pada tahun 2004, Encik Ahmad membeli sebuah rumah. Okey, so dia beli rumah dengan harga RM440,000. Tu dia. Awak ingat senang nak beli rumah? Belajar rajin-rajin. Okey, biar berjaya dapat beli rumah besar-besar. Beliau membayar 10% wang pendahuluan. Okey, berapa wang pendahuluan dibayar? Tolong kira. 44,000 dah ada tulis dah. Bagus. Okey, dia dah bayar 44,000. Cantik. Lepas tu dia kata bakinya dibayar melalui pinjaman. Okey, so dia ada baki lah. Baki berapa ribu? Semua kita catat. Baki berapa ribu? Kira. Lepas tu dia kata setelah menduduki 20 tahun, Encik Ahmad mengambil keputusan untuk jual rumah. Okey, dia jual. Dia jual rumah dengan harga RM800,000. Itulah untungnya hartanah. Bila kita jual balik, tengok. Pakcik kaya. Jangan main. Okey. Jumlah pinjaman yang masih berhutang di bank ialah jumlah pinjaman ni tadi yang baki tadi dah bayar. Dia ada jumlah pinjaman yang masih berhutang. Okey, berapa pinjaman yang dia masih berhutang? 250,000. Okey. Berikut ialah perbelanjaan. Jumlah ansuran, duty stamp, ejen, perbelanjaan lain. Okey, kelas soalan. Hitung nilai pulangan pelaburan. Okey, saya dah tunjuk dah itu tadi. Nilai pulangan pelaburan tu apa rumus dia? Nilai pulangan pelaburan
adalah Roy. Good. Roy ni bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayunya NPP. Lagi senang. Okey, Roy bahasa Inggeris. Sama dengan apa rumusnya? Jumlah pulangan bahagi dengan bahagi dengan awal tu. Awal. Apa nama? Saya lupalah tulisnya. Siapa ingat? Oh, nilai pelaburan awal. Okey, thank you. Ni betul-betul dia tengok video. Bagus. Darab serah 100. Pendek kata, nilai pulangan pelaburan ni macam peratus keuntungan. Itu je dalam bahasa matematiknya. Dalam bahasa keuangannya macam ni. Okey? Dalam bahasa matematiknya, peratus. Itu je, peratus keuntungan. Okey. Jom kita kira. 800,000. Pandai. Tolak 250,000 lagi. Banyak tu tolak lagi. 44,000. Pandai. 44,000. Good. 44,000 tu 10% yang dia keluarkan duit. Lagi. Tunggu ada yang tulis. Very good. Jumlah ansuran bulanan. Tolak 330,000. 330. Okey lagi. Tolak. Apa lagi? 5,000 duty stamp. Tolak. Apa lagi? 4,000. Ejen commission. Ejen tu. Ejen yang jual rumah dia tu. Kena bagilah duit kat dia. Okey lagi. Tolak apa lagi? Perbelanjaan lain 6,000. Dah habis dah semua kita tolak. Berapa sekarang duit yang dia dapat? Untungnya. Berapa sekarang duit dia dapat? 161,000. Wow. Okey. So jadi 161,000. Okey. So kita buat ROI. ROI sama dengan jumlah pulangan yang dia dapat tadi. 161,000 bahagi dengan berapa asal yang dia laburkan tadi. Dia beli rumah tadi. Yes, 440,000 darab dengan 100. So berapa persen dia untung? Kira. 6.9. Ya, untung. Itulah dianya keuntungan kalau beli hartanah. Encik Syahrul membuat pinjaman peribadi. Pinjaman peribadi sebanyak RM30,000. Okey. Dengan kadar faedah. Okey, sekarang ni kadar faedah ni jahat ke baik? Ni. Jahat. Ya. Kenapa tadi baik yang ni jahat? Tadi kita pandai. Tadi kita simpan duit. Bank suka kita simpan duit, bagi kita hadiah, faedah. Tapi ni kita pinjam duit. Bila kita pinjam duit, bank suka kita pinjam duit juga. So dia bagi kita pula untuk kita bayar lagi banyak lagi. Sebab dia suka tu kan? Nampak tak? Okey. Mana dah hilang dah saya? Ada. Tempoh bayaran balik adalah 9 tahun. Okey. Berapakah ansuran bulanan yang perlu dibayar? Okey. So, kita buat logik. Okey. Macam mana pengiraan logik? Kita jangan terikat dengan rumus. Kita buat logik. Awak rasa-rasalah step pertama awak nak buat apa dulu? 800 darab dengan 30,000. Pandai. Okey, good. So, jawapan? 1,800. 1,800 ni apa? Faedah. Berapa jumlah duit pinjaman dia sekarang ni? 30,000. Very good. Tambah dengan 1,800. Okey, berapa sekarang yang dia kena bayar? Berapa dah? 31,800. Pandai. 31,800. Sekarang ni dia nak bayaran balik, dia nak buat 9 tahun. Tapi dia kata berapakah bulanan? Setiap bulan tu dia kena bayar berapa? So awak nak buat apa dengan 31,800? 9 darab
Bagus. Bahagi dengan 9 darab 12. Kenapa 9 ni kena darab 12? 11 tahun dan 12 bulan. Pandai. Kenapa nak cari bulan? Sebab dah banyak angka bulanan. Pandai. Simple je kan? Okey, so 31,800 bahagi 9 darab 12? 108. Okey, berapa bulanan Encik tu kena bayar setiap bulan? Okey, kira. Oh, 294. Ada sen? Ada Berapa? 44 sen. Kena bayar hutang. Nanti dosa nanti kalau tak bayar ni. 44 sen pun kira. Jangan main cikgu kira. Alah, tak boleh. Tak boleh. Okey, kena bayar hutang. So, nampak tak? Dia bayar 30,000, bank kenakan dia faedah. Tambah-tambah inilah dia kena bayar. Dia tak mampu nak bayar sekali harum. Nak cekau kat mana? Nak gadai ni apa tu? Barang kemas. Kan? Okey, jadi tak tahu nak cekau kat mana. Dia kata dekat bank, aku nak bayar bulan-bulan boleh tak? Bank kata boleh. Nak berapa lama? 9 tahun. Mungkin selepas 9 tahun dia naik pangkat. Mana tahu kan? 9 tahun. Bank kata boleh, bulan-bulan dia pun bank pun kira. Nanti Encik bayar RM294, 44 sen je setiap bulan. Lepas tu dia pun cakap, boleh, okey, ye. Senang.